Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan seorang sahabat tentang persediaan serta kemungkinan-kemungkinan yang di luar jangkaan yang harus kita ambil. Bersempena dengan bajet 2021 ini, ia adalah merupakan bajet yang di luar jangkaan dari sudut kita berada dalam suasana yang sangat-sangat luar biasa. Izinkan saya untuk memetik peringatan dan nasihat daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat Abi Dzar, apabila Nabi bersabda, "Ya Abu Dzar, ahkimis safinah fa innal bahra al-amiq wastakthiru minaz zad fa innas safara tawil." Maksudnya, wahai Abu Dzar, kemaskan layar bahteramu. Sesungguhnya laut itu sangat dalam. Perbanyakkan bekalanmu, sesungguhnya perjalanan itu sangat jauh. Kurangkan bebanan di dalam muatan. Sesungguhnya halangan gelora itu sangat mencabar. Hanya seorang yang tajam penglihatannya mampu melihat segala-galanya. Kalau bolehlah saya gambarkan, inilah dia bajet 2021 yang diingatkan sebelumnya tentang persediaan-persediaan dan kemungkinan-kemungkinan yang bakal kita hadapi. Soalnya, apakah bajet hari ini adalah bajet yang telah pun mempersediakan kelengkapan-kelengkapan tersebut? Dan lebih penting, sejauh manakah pengemudi bahtera ini di dalam lautan yang bergelora ini mampu untuk menerokai bahagian-bahagian lautan yang belum diterokai? Tuan Speaker, dalam kita melihat bajet 2021, kita dilatari dengan pandemik COVID serta kesan yang menyebabkan lumpuh ekonomi global serta tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun. Kita juga menghadapi krisis politik lokal yang telah menjejaskan berbagai urusan pentadbiran negara. Dan saya melihat ramai rakan-rakan daripada ahli-ahli parlimen telah memberikan dan menyuarakan pandangan-pandangan mereka yang sangat baik dalam memahami apakah sebenarnya asas bajet ini dibentangkan. Bagi saya, yang seperti mana disebut oleh rakan-rakan MP yang lain, bajet ini dalam banyak hal telah tunggang terbalik keutamaannya, caca marba keperluan-keperluannya, dan unjuran-unjuran yang telah disebut tidak berpijak di bumi yang nyata. Maka keseluruhan itu menghasilkan satu bajet yang boleh dikritik, dipertikaikan, dan diberi pandangan-pandangan alternatif kepada bajet 2021. Tuan Yang Dipertua, saya menamakan sepanjang pahaman saya terhadap latar belakang bajet yang telah dibentangkan baru-baru ini, saya telah menamakannya sebagai
budget dui krisis. Saya menamakan budget ini sebagai dui krisis kerana ia terbentuk atas dua paksi utama, iaitu krisis pandemik dan krisis politik. Ada juga yang menyebut krisis ekonomi. Namun saya menganggap krisis ekonomi adalah sebagai implikasi kepada krisis pandemik dan dia tidak tegak secara tersendiri. Manakala krisis politik pula membentuk paksinya yang tersendiri dalam ruang legar perebutan kuasa melalui politik belot, khianat kepada demokrasi dan segala prinsip-prinsipnya. Secara perumpamaannya, bolehlah saya gambarkan budget 2021 yang berpaksikan kepada dui krisis ini seperti ombak bertindih di atas ombak, atau di dalam bahasa Arabnya maujun min fawqihi mauj. Begitulah keadaan kita hadapi hari ini, sudah jatuh ditimpa tangga. Inilah dia pertindihan krisis di mana di dalam budget ini, dan ucapannya saya akan tumpu kepada paksi ini. Sudah banyak disebut di dalam paksi krisis pandemik, maka tidak perlulah saya berulang atau mengulang. Lagipun isu pandemik dan segala peruntukan untuk keperluan seperti frontliners, keperluan seperti penderitaan rakyat, semua itu tidak dipertikaikan oleh sesiapa pun di dalam dewan ini, baik daripada mana-mana blok mereka. Cuma kalaupun ada pertikaian dari sudut pandangan dan pendapat, itu lebihlah kepada kaedah pembaikan cara supaya lebih berkesan, dan mungkin pertikaian bilangan yang kemungkinan tidak cukup untuk kita menangani krisis pandemik ini. Tuan Yang Dipertua, pandemik politik, kalau boleh itulah yang saya namakan. Kita ada pandemik COVID, penyakit, tapi kita juga ada satu lagi istilah, pandemik politik. Tuan Yang Dipertua, langkah awal kepada kita nak bina bajet ini dengan lebih berkesan ialah pertama, memperakui bahawa adanya satu masalah politik yang sedang kita hadapi. Kita harus menerima kenyataan ini. Jangan cuba untuk berada di dalam keadaan penafian sepanjang masa, kerana menerima hakikat masalah itu adalah sebahagian dari proses awal untuk langkah sembuhan yang akan saya sentuh dalam ucapan saya. Sama ada kita terima atau tidak, sama ada kita menafikannya ataupun tidak, realitinya parah itu sudah pun mengheret negara kepada satu masalah besar yang menyebabkan intipati kepada krisis politik hari ini, yaitu krisis ketidakpercayaan, krisis tidak percaya lagi terhadap institusi pemerintahan dan institusi politik. The deficit of trust dengan izin. Termasuklah di dalam parah ini, yang akan terkesan ialah orang-orang politik, di mana apabila defisit kepercayaan ini meleset, merosot, ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah dan institusi politik tinggi, maka kita akan berhadapan dengan jurang yang begitu besar antara rakyat dan juga
institusi pemerintah dan institusi politik. Inilah yang saya maksudkan dengan pandemik. Kerana kalau kita mengiktirafi pandemik penyakit sebagai bahaya kepada nyawa manusia, begitulah juga pandemik politik juga boleh menjadi bahaya kepada nyawa demokrasi, malah mungkin juga kehidupan rakyat. Oleh itu, Tuan Speaker, defisit kepercayaan ini tidak boleh kita pandang ringan. Apabila defisit kepercayaan ini semakin melebar, dia akan melahirkan jurang antara sang rakyat marhain dan sang elit pemerintah. Ketika mana ruang gap antara kedua-duanya ini terbuka luas, di celah-celah itu akan ada anasir destruktif yang akan mempengaruhi arus politik rakyat. Dan ini sangat berbahaya. Kemarahan politik di celah-celah gap antara institusi pemerintah, politik dan juga rakyat adalah apa yang saya namakan sebagai the advancement of right populis, ataupun kemarahan politik kanan populis. Dan satu lagi, the advancement of extreme religious and race politik, ataupun kemarahan ekstrim agama dan kaum. Inilah dua anasir yang berpotensi mengisi ruang antara kepercayaan yang sudah meleset itu, gap tadi. Mereka akan menguasai arus kanan populis, akan meneguk di air keruh dengan pandangan anti pemulihan, anti reformasi, anti dasar-dasar yang progresif, dan mengurangkan peranan demokrasi di dalam undang-undang. Mereka mengambil kesempatan kerana gap ini terlalu luas, hasil daripada pandemik politik yang melahirkan ketidakpercayaan pemerintah antara rakyat dan pemerintah. Manakala ekstrim agama dan kaum pula akan meningkatkan lagi sentimen bernuansakan agama dan kaum secara destruktif, lantas menjejaskan hubungan antara kaum dan agama di dalam negara ini. Malaysia yang rapuh dengan ancaman-ancaman ini berpotensi untuk menerima padah dari sudut kesepaduan dan ketahanan yang sangat-sangat kita perlukan dalam situasi dui krisis pada hari ini. Apalagi yang lebih membimbangkan kita, dua anasir destruktif populis kanan dan juga ekstrim agama dan kaum ini boleh menyumbang kepada satu suasana yang lebih bahaya, yaitu suasana anarkis. Kenapa? Kerana kegagalan kita yang sentiasa berada dalam keadaan penafian, dan dengan keadaan itu anarkis akan menguasai sebagai alternatif kepada demokrasi yang kita raihkan. Inilah yang saya katakan pandemik politik, Tuan Yang di-Pertua. Atas gap virus besar yang kita sedang alami dari sudut pandemik politik ini ialah ketidakpercayaan kepada institusi pemerintahan dan institusi politik. Dan kerana gap itu, peluang dipakai, diguna, dieksploitasi oleh dua anasir destruktif, populis kanan dan ekstrim agama, berkemungkinan melahirkan sebuah masyarakat yang anarkis dan demokrasi secara tidak langsung akan mati di dalam keadaan ini. Begitulah kesannya kepada orang-orang politik dan parti-parti politik jikalau perkara ini tidak kita tangani dan menerima hakikat bahawa kita ada satu lagi masalah pandemik politik. Tuan Yang Pertua, saya menyeru dalam suasana ini untuk kita melihat
satu proses yang perlu dilakukan oleh semua orang, tak kira sektor politik maupun awam, pemerintah maupun rakyat. Apa yang saya namakan sebagai satu proses penyembuhan, dengan izin, the healing process. Kita lakukan ini untuk kepentingan negara kita. Kita harus terima satu hakikat. Hakikat bahawa hasil tindakan kelompok tertentu telah membawa budaya pembelotan dalam politik tanah air. Budaya pembelotan ini adalah satu budaya yang sangat-sangat menghancurkan, kerana selama ini kita terbiasa dengan budaya kemandatan. Budaya kemandatan yaitu budaya politik itu, pemerintah itu menjalankan tugasnya dengan mandat. Tetapi ia telah diganti dengan satu budaya baru yang merupakan kes awalan yang cukup negatif dan menghancurkan, yaitu budaya pembelotan. Inilah budaya yang hari ini jikalau tidak kita atasi dan kita kawal dan kita betulkan, maka budaya pembelotan akan menular menjadi perkara yang biasa, menggantikan budaya kemandatan, yang mana mandat adalah teras terpenting demokrasi bagi mana-mana kerajaan untuk menjalankan tugas mereka secara terhormat dan berdemokrasi. Saya umpamakan dua pandemik ini, yaitu pandemik penyakit COVID dengan pandemik politik ini, sebagai satu perumpamaan. Kalau Wuhan adalah dikatakan punca kepada pandemik COVID ini melebar dan menular hingga ke seluruh negara, maka kalau orang bertanya kepada saya, pandemik politik di manakah bermulanya? Kalau pasar Wuhan itu pandemik penyakit, maka saya dengan tegas menyatakan bahawa pasar langkah Sheraton adalah punca kepada pandemik politik yang sedang melanda negara kita hari ini. Mereka melakukan langkah itu tanpa rasa segan silu. Tak ada satu rasa malu kepada mandat rakyat yang mereka tahu mereka tidak punya, kerana mereka telah membelot. Tetapi dalam pada itu mereka tidak rasa segan kepada mandat dan telah memberi alasan-alasan yang direka cipta seperti pensajajaran politik kononnya, dan atas nama penyatuan terbesar parti-parti Melayu, Grand Malay Coalition. Dalam proses itu, Tuan Speaker, mereka telah melanggar prinsip bernegara, mereka telah melanggar demokrasi, mereka telah menyakiti demokrasi atas apa saja alasan-alasan yang dicipta itu. Ia telah mengakibatkan luka kepada negara. Terimalah hakikat. Langkah itu telah menyebabkan luka berdarah negara, dan begitu juga dengan demokrasi dilanggar, remuk demokrasi. Dan lebih daripada itu, luka ini sampai kepada rakyat, berbagai kaum dalam negara ini, dan sangat mendalam luka parahnya. Jikalau tidak diubati, ia menjadi parah, malah boleh membawa kepada maut. Oleh itu, kita memerlukan proses pemulihan besar-besaran
kita memerlukan pemulihan terbesar demokrasi akibat pelanggaran ini. Dan inilah pada hakikatnya pensejajaran politik yang sebenar, bukan pensejajaran politik yang direka cipta di pasar Sheraton tempoh hari. Hasil daripada semua ini telah melahirkan kebobrokan yang membekas dalam pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Ia telah melahirkan kerajaan yang rapuh, pentadbiran yang obes dengan saiz kabinetnya. GLC ditawarkan kepada MP umpama pasar ukas di zaman jahiliah menawar unta-unta gemuk kepada pelanggannya. Seronok bawa balik habuan menyebabkan kabinet menjadi mandom. Menteri tidak hormat SOP, dasar flip-flop, dan aksi tagih kesian yang memualkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Semua ini adalah simptom krisis politik dan telah menyumbang kepada masalah utama yang telah saya tegaskan dalam pandemik politik ini, iaitu krisis kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan dan institusi politik. Tuan Speaker, saya menyeru kepada tindakan sembuhan, proses yang akan menyelamatkan kita dari pandemik politik ini. Seruan rekonsiliasi, gencatan senjata, sokong bajet dan lain-lain gesaan positif perlu disambut. Kita harus menerimanya dengan nada yang positif. Tapi ingat, kita perlu menerimanya dengan keadaan penuh sedar dan bukan sekadar retorik yang lompang. Rekonsiliasi satu perkataan yang besar. To reconciliate, yang akan membawa kepada consolidation, yang akan membawa kepada unity. Ia bukan satu perkara yang boleh kita guna sekadar untuk proses one-off, tetapi ia adalah satu proses yang panjang yang melihat kepentingan besar negara dan demokrasi, dan bukan hanya melihat kepentingan bagaimana aku boleh terus kekal dalam keadaan yang ada hari ini. Saya menyeru dengan tindakan ini, iaitu sembuhan, kepada beberapa perkara yang perlu dilakukan, dan saya harap mendapat perhatian oleh sidang dan mereka yang terlibat. Bagi menjayakan tindakan awal untuk menyembuhkan negara dan demokrasi di dalam negara ini yang sedang parah, pertama, perlu ada pemikiran rentas parti. Rentas parti ini adalah faktor kritikal untuk mencapai kejayaan. Kita tahu bahawa untuk mencapai national reconciliation, ia bukan satu tindakan syok sendiri, tetapi ia perlu across political divides, rentas parti. Dan saya agak pelik dan aneh, kenapakah peluang pembentangan bajet 2020 ini, 2021 ini tidak digunakan, malah disia-siakan begitu saja, walaupun latar duit krisis ini sudah pun terwujud dan telah diterima. Bukankah ini satu peluang sebelum bajet itu dibentang, digunakannya untuk membuka proses rundingan bersama? Bukanlah macam rundingan baru ini, panggil, datang untuk berbincang, kononnya sekali saja kita bagi pandangan, lepas tu dia tak ambil apa-apa. Bukan, dia adalah proses melahirkan kepercayaan, melahirkan apa term of reference, memperakui apa masalah kita. Inilah maknanya rentas politik, bukan panggil hanya sekadar lip service, retorik ataupun untuk media.
Kedua, saya mencadangkan untuk kita fokus kepada prinsip besar menyeluruh, overarching principle yang mengawal dan membentuk perjalanan politik negara. Makna prinsip yang kita sedang tumpu dan fokus ini bukan soal individu, bukan soal parti politik, bukan soal survival kelompok tertentu, tetapi kita mencadangkan dalam proses penyembuhan ini untuk fokus kepada prinsip besar yang bersifat menyeluruh, overarching principle, yang mana ialah merupakan acuan yang mengawal segala perjalanan politik negara. Dan kerana itu, bila kita telah capai kepada konsensus supaya fokus kepada overarching principle ini, ia akan bawa kita semua kepada kepentingan bersama. Ia akan membawa kita kepada satu kepentingan tanpa prejudis. Dan maksud saya kepada prinsip besar yang menyeluruh ini adalah kerangka demokrasi, prinsip demokrasi, teras demokrasi, asas demokrasi yang mana negara kita telah pilih sebagai panduan dan petunjuk macam mana politik dan pemerintahan dan rakyat harus bertindak. Kalau kita masih lagi tidak kembali kepada prinsip besar yang menyeluruh ini, kita akan sentiasa tersasar untuk menyelesaikan masalah dan tidak fokus, serta akan timbul prejudis-prejudis yang tidak dapat dielakkan. Tapi kalau semuanya tertumpu kepada prinsip besar yang menyeluruh ini, maka kita akan berusaha semua pihak untuk membaiki demokrasi, melihat gap apa yang telah kita langgar, dan bagaimana prinsip-prinsip ini perlu diberi jaminan, dipulih dan dikukuhkan. Ketiga, saya menyeru supaya kita aktifkan semula usaha-usaha reformasi perundangan. Ini adalah jalan ke hadapan untuk kita melihat perkara yang lebih besar. Kerana reformasi perundangan ini akan melihat akta-akta dan undang-undang supaya ianya bersesuaian dengan kehendak kita menjalani proses sembuhan ini. Proses sembuhan ini memerlukan masing-masing pihak berlapang dada. Masing-masing pihak menunjukkan kejujuran agar tidak digunakan undang-undang tertentu bagi kita menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Maka kerana itu, kita di dalam proses ini memerlukan untuk kembalikan kepercayaan sesama kita. Dan kerana itu, perlu ada satu penelitian terhadap undang-undang yang ada, kerana kita khawatir boleh berlaku salah guna kuasa, boleh berlaku cara menindas suara, dan lebih daripada itu, kita khawatir pihak-pihak keselamatan akan digunakan sebagai aparatus untuk kepentingan politik dan bukan aparatus untuk menjamin ketenteraman dan keamanan awam. Reformasi perundangan ini menunjukkan kesungguhan kita dan kejujuran kita untuk memimpin proses penyembuhan politik di dalam negara hari ini. Yang keempat, Tuan Speaker, kembalikan faktor yang memungkinkan kita melahirkan apa yang dinamakan sebagai ketahanan nasional. National resilience. Yang mana ketahanan ini dilakukan melalui perpaduan rakyat. Jangan ada lagi suara-suara rasis ekstremis yang menggunakan kaum dan agama. Telah tiba masanya perpaduan nasional ini mendapat suntikan yang besar dan segar. Bukan sekadar satu suntikan yang dalam bajet hanya beberapa juta saja. Walaupun saya meyakini bahawa perpaduan itu merentas semua kementerian, tapi perlu ada satu peruntukan yang segar bagi kita mengukuhkan rukun negara. Saya tahu menteri akan menjawab nanti. Ada apa nak buat, sikit saja peruntukan. Tapi dalam konteks ketahanan, inilah yang merupakan asas-asas yang akan mengukuhkan semula perpaduan kita daripada rukun negara, mengaktifkan semula usaha akta keharmonian nasional, membentuk Suruhanjaya Keharmonian Nasional untuk menggambarkan kesungguhan, bukan hanya one off untuk sekadar menunjukkan kononnya kita sokong perpaduan tapi tak buat apa-apa. Termasuk di dalamnya aktiviti dialog silang agama, di mana di dalam dialog ini dibawa kepada keperluan hidup
damai antara kaum. Tuan Speaker, akhirnya izinkan saya untuk menekankan satu penyelesaian kepada pandemik politik yang sedang kita hadapi hari ini. Dan ia merupakan langkah praktikal yang jikalau diambil perhatian serius akan membuka ruang yang selesa untuk kita menyembuhkan negara, memulihkan demokrasi. Saya mencadangkan satu Suruhanjaya bebas diraja ditubuhkan untuk memandu inisiatif-inisiatif sembuhkan negara dan pulihkan demokrasi yang telah saya jelaskan sebelum ini. Pakej bajet tidak mendapat sentuhan praktikal kepada proses sembuhan politik, melainkan retorik kosong dan slogan yang hambar. Oleh kerana itu, saya mencadangkan apa yang saya namakan sebagai Suruhanjaya Pemulihan Demokrasi dan Rekonsiliasi Negara atau Commission for Consolidation of Democracy and National Reconciliation ditubuhkan seberapa segera. Tuan Speaker, 3 tahun adalah maksimum tempoh wajib pembubaran Parlimen, iaitu tahun 2023. Saya tidak bersetuju pada masa kita sedang mengalami dui krisis ini. Tergesa-gesa kita di atas nama kembalikan mandat untuk membubarkan Parlimen dan kemudian mengadakan pilihan raya umum. Bagi saya, ia sangat tidak praktikal dan tidak akan menyelesaikan masalah yang telah saya kemukakan dari awal tadi. Oleh kerana itu, Suruhanjaya ini boleh bekerja dalam tempoh 3 tahun ini untuk membuat satu pemulihan besar-besaran untuk sembuhkan negara dan pulihkan demokrasi, di mana ketika ini tak usahlah bercakap tentang kerajaan perpaduan ke apakah, itu adalah result. Tapi anda tidak boleh bercakap tentang result kalau tidak ada proses. Dan ini saya mencadangkan prosesnya. 3 tahun adalah proses sembuhan. Dengan Suruhanjaya ini mengambil kira semua rujukan-rujukan termanya, penglibatan rentas, jangan lupa, penglibatan rentas parti, overarching principle, kembali fokus kepada prinsipal yang lebih besar dan menyeluruh, ketahanan nasional, serta reformasi undang-undang. Itu akan menjadi trust kepada Suruhanjaya ini untuk kemudiannya memastikan dalam masa 3 tahun kita dapat menyembuhkan negara daripada segala krisis politik yang sedang kita hadapi. Siapa saja yang menjadi kerajaan, sama ada lulus bajet ataupun tidak, akhirnya yang akan menjadi perkara yang lebih utama ialah apakah kita semua bersedia untuk melalui satu fasa besar negara, iaitu proses penyembuhan dan kukuhkan demokrasi di dalam negara kita. Saya akan menerima bajet ini dengan syarat bajet ini membetuli keutamaan, membetuli semula apakah keutamaan yang perlu diletakkan. Dan saya akan menolak bajet ini jikalau duit negara dibazirkan kepada agensi propaganda seperti JASA dan penggerak komuniti, kerana ia langsung tidak menunjukkan komitmen yang serius untuk menyelesaikan masalah pandemik. Bajet ini juga bagi saya, Tuan Speaker, tidak ada nilai tambah dari sudut komitmen dasar menyeluruh ke arah menangani krisis politik yang pada hemat saya, jikalau tidak diadakan fasa penyembuhan, iaitu menyembuhkan negara dan memperkukuhkan demokrasi, pastinya krisis politik ini akan menjadi lebih parah. Sekian, terima kasih, Tuan Speaker.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.